Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ashrafi bin Muhammad Zaki. Saya dari kumpulan Gembas UKM. Kumpulan saya terdiri daripada 5 orang, iaitu yang pertama Muhammad Azri Daniel, yang kedua Muhammad Danish Azhar, ketiga Ahmad Ashrafi iaitu saya sendiri, keempat Khairul Aiman, dan kelima Muhammad Farid Zafran. Topik kajian kami ialah kesan COVID-19 terhadap individu dan syarikat. Kami punya kajian terdapat 3 objektif, iaitu yang pertama untuk mengkaji jenis syarikat yang tiada jualan pendapatan suatu COVID-19. Yang kedua, untuk mengkaji hubungan antara umur dengan jenis pekerjaan individu yang terjejas dengan penularan COVID-19. Dan yang terakhir, untuk mengkaji bilangan pekerja yang diberhentikan oleh syarikat sewaktu COVID-19. Jadi, hari ini kami akan menerangkan lebih mendalam tentang 3 objektif ini. Objektif yang pertama saya akan pass kepada Muhammad Danish Azhar untuk kupasan yang lebih lanjut lah. Baiklah, untuk objektif yang pertama iaitu untuk mengkaji status pendapatan atau jualan setiap syarikat sewaktu COVID-19, di mana hasil analisis daripada kumpulan kami telah menggunakan carta bar graf bertindan. Seperti yang kita lihat di dalam poster ini, kita boleh dapati bahawa kekerapan bagi setiap status pendapatan individu di setiap syarikat yang berbeza sewaktu COVID-19. Pada syarikat Sdn Bhd merekodkan jumlah jualan ataupun pendapatan yang paling tinggi, iaitu sebanyak 748 orang ataupun 18.27%. Namun, syarikat Sdn Bhd juga merekodkan jumlah individu paling ramai yang tiada jualan mahupun pendapatan, iaitu sebanyak 1,369 orang. Jenis syarikat yang merekodkan jumlah ataupun pendapatan adalah pertubuhan tanpa keuntungan, iaitu sebanyak 0.15%, dan juga merupakan bilangan individu yang paling sedikit tidak meraih pendapatan sewaktu COVID-19, iaitu sebanyak 7 individu. Manakala untuk syarikat milik perseorangan tidak mendapat jualan ataupun pendapatan, iaitu sebanyak 844 orang. Manakala untuk syarikat perkongsian, liability terhad dan syarikat awam berhad masing-masing tiada pendapatan ataupun jualan, iaitu 34 ataupun 25 masing-masing. Jenis syarikat perkongsian tiada jualan ataupun pendapatan adalah 361 orang dan 115 individu yang bekerja sendiri telah kehilangan pendapatan ataupun jualan ketika COVID-19. Untuk objektif kajian kedua kumpulan kami, ia adalah untuk mengkaji hubungan antara umur dengan jenis pekerjaan individu yang terjejas semasa penularan COVID-19. Daripada dapatan kami, ini adalah carta pie yang telah kami rumuskan, iaitu kekerapan kumpulan umur yang terjejas semasa COVID-19. Kumpulan umur yang paling terjejas adalah kumpulan umur 35 hingga 44 tahun, iaitu sebanyak 41.9%. Kumpulan umur yang paling tidak terjejas adalah kumpulan umur 65 tahun ke atas, iaitu sebanyak 3.4%. Majoriti kumpulan umur yang terjejas berdasarkan jenis syarikat adalah kumpulan umur 25 hingga 34 dan 35 hingga 44 tahun. Daripada jenis syarikat yang dinyatakan, sebanyak 7 jenis syarikat yang didominasi oleh kumpulan umur 35 hingga 44 tahun. Ini adalah kerana kumpulan umur ini kebanyakannya mempunyai pendapatan bulanan yang tinggi dalam syarikat berbanding kumpulan umur 35 tahun ke bawah, manakala kumpulan umur 45 tahun ke atas dianggap senior dalam syarikat tersebut walaupun mempunyai pendapatan yang lebih tinggi. Maka bagi mengekalkan kemandirian syarikat dalam pasaran semasa, syarikat-syarikat ini mengambil keputusan untuk tidak membayar gaji kepada kumpulan umur 35 hingga 44 tahun. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Jadi bagi objektif yang ketiga kami adalah kekerapan individu yang dibuang kerja mengikut jenis syarikat. Di sini merupakan graf bar kekerapan individu yang dibuang kerja mengikut jenis syarikat sewaktu COVID-19. Berdasarkan graf bar di atas menunjukkan kekerapan pekerja yang dibuang, jumlah individu yang tidak dibuang dari kerja dari setiap jenis syarikat adalah sebanyak 3,937 orang. Manakala individu yang dibuang kerja adalah sebanyak 157 orang. Daripada dapatan kami ini, dapat disimpulkan bahawa individu dari setiap kategori umur dan setiap jenis syarikat yang terjejas memberikan kesan terhadap pendapatan, keuntungan serta jualan. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.